alaihi salam, okey, bertamu di rumahnya, okey, bertamu di rumahnya. Lalu Allah Taala berfirman, okey, lalu Nabi Lut, okey, lalu Nabi Lut ketika mana kaum itu datang kepada mereka, maknanya malaikat ni yang berupa manusia ni datang kepada Nabi Lut, katanya Allah dalam Quran, wa dhaqa bihim zar'an 77. Wa dhaqa bihim zar'an wa qala hadha yaumun asib. Dia kata Allahu Akbar. Menjadi sempit dan gusarlah Nabi Allah Lut. Lalu dia berkata, hari ini adalah merupakan hari yang susah, yang sulit, yang sukar. Kenapa? Sebab apa? Sebab apa Nabi Lut kita tengok lelaki-lelaki ni datang, dia kata, wah hari ni hari yang susah ni. Susah ni. Sebab yang datang tu handsome Ustaz. Okay. Kan? Maknanya. Nak kisah Nabi Lut ni. Sebab maknanya dia orang lelaki ni kalau handsome pun susah juga rupanya. Ya. Ikut sama lelaki. Sedangkan pemalaikat tu handsome, jadi Nabi Lut buat kisah lah. Baik. Dan memang sifat para malaikat ini dia boleh berubah menjadi makhluk-makhluk, dan di antara ciri perubahan makhluk itu adalah dia berubah kepada manusia atau makhluk selain manusia yang baik-baik. Maknanya malaikat dia takkan berubah, minta maaf kita sebut, jadi lipan. Malaikat dia tak berubah jadi kalajengking. Malaikat tak berubah jadi anjing. Kalau jadi seekor binatang pun mungkin seperti burung contohnya. Okey, lebah agaknya macam itulah. Okey. Okey, yang itu mungkin boleh berlaku. Kalau manusia, perubahan manusia yang dilihat indah. Bukan manusia tapi huduh dak. Kerana malaikat itu sendiri daripada cahaya, maka penciptaannya adalah baik, maka dia boleh berubah menjadi baik. Dan kisah perkara ini banyak, di antaranya hadis yang masyhur dalam hadis 40 Imam Nawawi merekodkan bahawa sedang Nabi duduk bersama dengan para sahabat, lalu datanglah seorang lelaki yang mereka tak kenal siapa lelaki itu. Okey, sampai akhir kisah tu panjang, tadi 40 hari yang kedua kan. Panjang, akhir sekali Nabi kata kepada Sayyidina Umar, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, tahu tak kamu siapa yang tanya soalan tadi? Soalan tentang Islam, iman, ihsan, kiamat. Lalu Umar kata, Sayyidina Umar mengatakan, Allah wa Rasuluhu alam, Allah dan Rasul lebih tahu siapa mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan, huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itulah Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kepada kamu. Itu yang datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril, okey, malaikat Jibril yang datang tu sebagai lelaki tu, apa perwatakannya yang disifatkan oleh Sayyidina Umar? Dia kata rambutnya sangat hitam, bajunya sangat bersih. Maknanya apa? Dia memiliki perwatakan yang baik dan cantik. Okey. Okey, siapa nama sahabat yang rupanya mirip rupa malaikat ni? Malaikat kalau berubah jadi manusia, dia akan mirip rupa sahabat ni. Siapa dia? Alamak, lupalah Ustaz nama dia. Lagi tu Saya ingat lah, saya nak ambil air kejap. Tak minum air lagi ni, makan dah, minum air belum? Tak ingatlah mana dia. Sibuk ni. Siapa dia? Pakar sahabat kita, Datin Fairuz. Orang yang mengenali sahabat dekat dia. Kod ada? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Lambat ni, tadi ada kelas kat Surau. Tak apa, biasalah. Saya pun lambat juga. Baru dapat makan tengah hari. Silakan, Malaikat kalau berubah jadi manusia, rupa siapa yang diikut? Hampir. Ada lagi tu. Dia al-Kahfi Ustaz. Mana Datin Fairuz ni? Dia Tak ingatlah Ustaz. Kalau buat kuis ni, bismillah. Ustaz, dia al-Kalbi ya? Ya, betul. Jawapannya adalah Dihyah Al-Kalbi. Oh, Dihyah. Alhamdulillah. Tulis. Dihyah. Malaikat ni kalau berubah jadi manusia, rupanya paling hampir dengan sahabat Nabi namanya Dihyah. Okey, Dihyah Al-Kalbi. Baik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ayat berapa Ustaz? Ya Allah. Ayat berapa? Ayat 13. Oh, lambat. Baru masuk Ustaz. Tak apa, biasalah.
Saya pun lambat juga selalu. Baik. Ayat berapa, Allahumma Ustaz? salli wa sallim wa barik. Ayat 78 surah Hud muka surat 230. Baik, kita sambung. Lalu kata Nabi Allah Lut, dia kata hadza yaumun asir. Aduh, payahnya hari ini. Kenapa? Kerana yang datang ini tetamunya rupawan. Ada wajah yang baik. Kenapa? Takut tetamu ini nanti diganggu oleh masyarakatnya yang sangat tergila-gilakan kepada lelaki berbanding perempuan. Dah. Jadi Nabi Lut jadi takut. Allahu Akbar. Okey, masyarakat ni masyarakat yang tabiatnya berbeza dengan tabiat manusia biasa. Lalu tuan-tuan tengok Allah Ta'ala gambarkan keadaan itu dengan mengatakan waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. Allahu Akbar. Perkataan Quran ni dia sangat-sangat, kalau siapa belajar bahasa Arab kan, itulah, yelah, okay, pertama saya syukur pada Allah lah. Saya ada pandai sikit je bahasa Arab. Tak pandai banyak lah kan. Tapi sikit ni pun orang kata kita dapat dapat feel sikit perbezaan ataupun kedekatan penggunaan kalimah Quran ni. Dia sangat menggambarkan situasi itu dengan penuh dalam. Okey, Allah Taala kata waja'ahu qaumuhu, telah datang kepada Lut kaumnya. Okey, yura'una. Perkataan yura'un ni perkataan yang sangat-sangat padulah bahasanya. Yura'un ni kalau kita perasan dekat atas tak ada. Okey, yura'un ni perkataan yang sangat tergesa-gesa, sangat cepat. Menggambarkan apa? Mereka ni pantang nampak lelaki jambu, kulit licin, memang semua akan diserbu. Macam itulah bahasanya. Okey, kejar betul-betul kejar. Okey, jadi inilah sifat kaum Lut yang berlaku pada waktu itu. Al-Quran menggambarkan mereka tergesa-gesa, cepat sangat laju mencari, mendapatkan tetamu Nabi Allah Lut. Okey, wa min qablu, Quran kata sedangkan sebelum itu. Tengok yang ni siapa belajar bahasa Arab sikit-sikit je lah, no? Jangan dalam. Okey, wa min tu sepatutnya adalah min dari lepas min patutnya bagi siapa? Jangan hari ni Dari bawah. selepas min. Wa min Dari bawah Ustaz. selepas min patutnya bagi bawah kerana itu huruf jar. Tapi dalam ayat ni wa min qablu. Bagi depan. Kan? Macam amma ba'du. Okay. Jadi penggunaan ini wa min qablu maknanya ada satu ayat yang dibuang. Okey, yang kena ditakdirkan. Bahasanya macam ni kalau kita terjemahkan. Okey. Dan telah datang kaumnya tergesa-gesa kepada Nabi Allah Lut. Okey. Sedangkan sebelum mereka datang tergesa-gesa itu bukan kali pertama. Sedangkan sebelum itu, maknanya sebelum dia datang tergesa-gesa tu, okey, mereka sudah mempunyai tabiat yang buat benda-benda keji. Faham tak? Wa min qablu tu sebelum apa? Sebelum dia datang kepada Nabi Lut, serbu tetamu Nabi Allah Lut, mereka sebelum tu memang sudah hidup dengan tabiat yang songsang. Okey, faham tak? Quran nak gambarkan itu bukan sebab dia tengok kali pertama terus dia ingin, tak. Okey, sebelum jumpa tetamu tu memang sudah jadi perangai tabiat mereka dah buat aktiviti yang songsang itu. Boleh faham ya? Dia punya makna. Maknanya Quran nak gambarkan apa? Bukan sebab handsome-nya tetamu itu baru dia rasa syok, tak. Sebelum tu sudah menjadi perbuatan mereka. Ya'maluna as-sayyi'at. Kita boleh gambarkan kenapa saya katakan kumpulan yang datang kaumnya ini yang agaknya mungkin ramai lah agaknya kan pasal gunakan jamak kan. Yang ramai datang ini mereka memang dah terbiasa dengan tabiat songsang itu kerana Allah menggunakan perkataan ya'malun. Ya'malun ini dalam bahasa Arab namanya fa'il. Ya'malun fa'il apa? Mudhari'. Fa'il mudhari'. Dan fa'il mudhari' ini bukan sahaja maknanya future, benda yang ke depan, mustaqbal, tetapi ia maknanya berterusan. Bila nak menggambarkan sesuatu itu berterusan, bahasa Arab menggunakan fa'il mudhari'. Okey, apa makna dia? Maknanya sebelum dia datang kepada tetamu Nabi Lut yang ini, mereka sudah berterusan dah berada dalam perbuatan songsang itu.
Takut. Apa dia? Maknanya itu sudah menjadi tabiat dia, menjadi kebiasaan mereka, menjadi kesukaan mereka dalam perbuatan itu. Besok. Baik. Qala. Lalu Nabi Allah Lut alaihi salam berkata kepada mereka. Qala ya qaumi. Okey. Kaumku. Qala ya qaumi. Wahai kaumku. Bila dia tengok kaum dia dah mula serbu, dah tetamu dia yang wajahnya baik-baik semua ni, kan, yang indah-indah tadi ni, yang handsome lah bahasa kita, dah mula serbu, sudah katanya. Lalu dia pun kata untuk tegah perbuatan kaumnya itu. Dia kata apa? Wahai kaumku. Tuan-tuan bayangkan macam ni lah, dalam satu rumah, tetamu tu dah datang masuk rumah, tengok dekat luar rumah ramai orang lelaki. Tak sabar-sabar nak serbu masuk daripada tingkap daripada tu. Kita gambarkan macam tu lah konon-kononnya. Kan? Sebab nak orang kata nak peluk, nak dapatkan lelaki-lelaki handsome ni. Lalu Nabi Lut berkata kepada mereka, qala ya qaumi. Wahai kaumku, haula'i banati hunna athharu lakum. Wahai kaumku, semua anak, banati, perkataan banati ni minta tolong perincikan. Siapa faham makna banati? Jamak untuk Anak perempuan ni. anak perempuan. Jamak untuk anak perempuan iaitu bint. Jadi persoalannya, adakah Nabi Allah Lut mengatakan inilah anak-anak perempuanku, maknanya anak nasab dia? Kan. Tunjukkan anak-anak dara di situ. Anak dara. Anak dara dalam bahasa Arab Putriku, abkar. para putriku menikahlah Itu dengan anak mereka. Okey. Perempuan-perempuan lah. Perempuan dia lah, anak perempuan dia. Perempuan-perempuan di negeri tu Ustaz. Okey. Anak Tetapi kenapa perempuan dia. gunakan nama anak sedangkan mungkin bukan anak dia, mungkin anak dia. Para putriku, dia kata. Puteri tu anak lah kan. Itu terjemahan bahasa Indon kot. Dia puteri Anak tu. dia dah Ustaz, anak Nabi Lut lah. Anak Nabi Lut. Jadi yang datang tu kalau 20 orang, anak Nabi Lut 3 orang. Macam mana pula jadinya? Tak jadi juga kan? Baik, tengok ni. Okey. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tak tidur lagi ni. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa tadi? Saya nak sebut kan dah hilang. Puteri. Hilang tu. Anak-anak. Okey. Tengok ni. Perkataan banat dalam bahasa Arab memang makna anak perempuan betul. Tetapi kenapa Nabi Allah Lut sebut anak perempuanku kalau itu merujuk kepada wanita-wanita yang ada di kampungnya? Kerana, kita tengok faham ni. Kerana semua para nabi, adalah nisbah kepada kaumnya seperti ayah kepada anak, dan isteri Nabi itu dianggap sebagai ibu kepada mereka. Buktinya isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita gelar mereka sebagai ummahatul mukminin. Betul? Betul. Apa makna ummahat? Ibu-ibu orang beriman. Artinya nisbah Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Maimunah, Sayyidatuna Zainab dan sebagainya, semua tu nisbah dekat saya, itu adalah pangkat ibu kepada saya. Faham? Sebab itu haram berkahwin dengan Isteri Nabi. walaupun selepas kewafatan Nabi, kerana pangkat mereka nisbah kepada kita adalah ibu. Faham? Maka begitulah orang-orang perempuan yang ada di sisi kaum Lut. Pangkatnya dengan Nabi Lut dianggap seperti anaknya sendiri. Lalu katalah Nabi Allah Lut kepada kaumnya, wahai kaumku, mereka semua tu anak perempuanku. Okey? Sebab ada riwayat menjawab anak Nabi Lut cuma ada 2 orang, ada yang kata 3 orang. Okey? Jadi kalau yang datang tu ramai kan, jadi tak jadi pula kan. Jadi selesai. Haula ibanati tu, ramai orang perempuan tu, janganlah datang ke sini. Jangan ambil yang lelaki ni, tu ada perempuan, pergi kawini mereka. Aku boleh kawinkan kamu dengan mereka. Tuan-tuan, apa kata Allah? Hunna atharu lakum. Hunna atharu lakum. Allah. Quran, subhanallah. Kalau kamu memilih wanita-wanita itu untuk kamu lunaskan keinginan syahwat kamu kepada perempuan, itu jalan lebih suci bagi diri dan jiwa. Maknanya jiwa kamu takkan rosak. Hati kamu takkan kotor.
kalau kamu mendatangi wanita itu dan mengawini mereka dan lepaskan keinginan kamu terhadap mereka. Boleh faham kan? Atharu lakum. Cuba tuan-tuan buka surah An-Nur sekarang. Buka surah An-Nur. Perkataan atharu ini Allah gunakan dalam surah An-Nur dalam kisah yang bukan kisah yang sama, dalam petunjuk yang hampir sama. An-Nur surah apa? Okey, surah An-Nur surah yang ke-24. Ayat berapa Ustaz? Sahabat Sad. Masih Khadijah. Laju sangat tu. Okay, tengok. Ayat yang ke-30. Okey. Itu surat 352. Itu surat 3 353. 353. Allah. Tengok. Tengok terjemahan tu bagaimana tak apa. Allah Ta'ala sebut apa? Katakan kepada lelaki yang beriman. Katakan kepada lelaki-lelaki yang beriman untuk mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kalau mereka buat itu lebih bersih. Quran gunakan perkataan azka. Suci. Lebih suci. Azkar. Kan? Azka fuadi. Kan? Azka. Okey, dalam surah yang kita baca tadi, surah Hud, Allah Ta'ala sebut kalau kamu mendatangi wanita-wanita itu untuk kamu tunaikan keinginan kamu, itu adalah lebih bersih buat kamu. Okey, dan itu lebih bersih buat kamu. Tuan-tuan tengok. Penggunaan perkataan athar dengan penggunaan perkataan azka, tadi saya ada salah sebut tadi ya. Yang saya sebut tadi salah dalam terjemahan tadi. Saya betulkan balik. Perkataan athar, biasa tak kita dengar perkataan taharah? Biasa tak? Ya. Taharah ni Bersuci. biasanya guna dekat mana? Bersuci untuk Suci. Bersuci. bersuci. Taharah. Tazkiyah, Tak Duduk. tazkiyah, tazkiyatun nafs. Tazkiyah. Faham tak? Faham tak? Kita pernah tak dengar perkataan tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nas. Maknanya pembersihan jiwa. Dan Fairuz ada nak komen apa-apa? Zakiyah ya. Zakiyah, makna dia apa? Pembersihan. Yang Beza tak dengan taharah? Bersuci. Tohara fizikal. Zakiyah tu jiwa. Betul, itulah yang tepat. Bila pembersihan itu bersifat material atau fizikal. Contoh ada najis kat tangan, kita basuh, namanya taharah. Biasa digunakan begitu. Sebab tu dalam fiqh kita belajar babu taharah. Apa kita belajar? Bab istinja, bab cuci najis, najis mughallaza, mukhaffafah kan? Tetapi dalam pembersihan jiwa dan penyakit disebut sebagai azka. Apa maknanya? Tengok tuan, subhanallah. Penggunaan tepat kalimah Quran. Nabi Allah Lut, minta maaf, ketika berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kalau kamu datangi perempuan, itu lebih bersih buat kamu berbanding kamu datangi lelaki. Sedangkan perkataan bersih itu merujuk kepada perkara yang bersifat fizikal. Faham tak? Maknanya apa? Kalau kamu mendatangi lelaki juga, maka kamu akan terkena kekotoran fizikal. Artinya, kemungkinan penyakit-penyakit yang ada kesan pada fizikal kamu akan dapati. Contohnya mungkin HIV ke apa ke dan sebagainya. Faham tak? Penyakit itu kesannya pada fizikal. Tetapi kalau kamu mendatangi wanita dan perempuan untuk menunaikan keinginan kamu, maka itu lebih suci, lebih bersih bagi kamu. Maknanya apa? Kamu akan selamat dan bersih daripada segala kekotoran fizikal yang akan merosakkan fizikal kamu. Boleh faham tak? Allahu alam. Okey, itu apa yang kita dapat fahami secara asas perbezaan penggunaan. Kerana kita meyakini Quran adalah sefasih-fasih bahasa Arab. Maka setiap penggunaan dalam Quran pasti memberikan petunjuk-petunjuk yang tepat. 2. 3. Yang kedua, tetapi dalam bab tundukkan pandangan dan jaga kemaluan,
Okey, dan jaga kemaluan. Berjaga kemaluan ni banyak maksud dia. Okey, Allah Ta'ala sebut zalika azka lakum. Azka lahum. Okey, sesungguhnya hal itu. Apa dia? Kalau kamu selalu tundukkan pandangan, maka ia lebih bersih bagi jiwa kamu. Maknanya apa? Orang yang tundukkan pandangan, jiwanya akan jernih. Hatinya akan bersih. Okey? Nampak tak? Tapi kalau dia jenis tak tundukkan pandangan, jiwanya akan kotor, hatinya akan kotor. Satu bab. Bab yang kedua adalah yang kita sebutkan tadi. Apa dia? Iaitu, kalau dia mendatangi lelaki, maka fizikalnya akan terkesan dengan kekotoran-kekotoran. Nampak? Dengan kekotoran-kekotoran. Jadi itu perlu difahami dengan baik. Okey. Okey, Quran kata apa? Wahai kaumku, itulah semua anak-anak perempuanku, pergilah sana, kawinilah mereka. Okey, saya sebut dah tadi kenapa gunakan perkataan anak, kerana nisbah semua kaum bagi seorang Nabi adalah nisbah bapa kepada anak. Sebagaimana isteri-isteri Nabi nisbahnya adalah nisbah ibu kepada isteri. Boleh ya? Itu harap dapat difahami dengan baik. Tapi boleh juga pentakwilan sebagian ulama mengatakan tak, anak itu anaknya. Maknanya sampai ke tahap Nabi Allah Lut kata ambillah anak aku, kahwinlah dia tak apa. Baik. Kalau kita katakan takwilan kedua, tafsiran ulama yang kedua ini terpakai, maka bolehkah Nabi Lut mengahwinkan anaknya kepada seorang yang tak beriman? Kan? Kalau kita ambil tafsiran kedua ni. Kak Tun masih bersama saya? Kesudah ada pertolongan? Ada. Dia nak mengelakkan daripada berlakunya maksiat berleluasa, Ustaz. Ya. Tapi adakah boleh dia mengahwinkan anaknya kepada mereka yang sendiri kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau itu perintah Allah, dia kena ikutlah. Okey, jawapannya adalah kerana berlakunya perbezaan syariat. Yang syariat ketika itu mungkin membenarkan anak-anak Nabi yang mungkin beriman, dan anak-anak Nabi beriman pun. Okey, sebab nanti yang tak ikut cuma isterinya je. Yang kena tu isterinya je. Beriman boleh mengahwini orang yang belum beriman ataupun bukan Islam pada waktu itu. Itu syariat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah mengahwinkan anaknya kepada anak Abu Lahab. Siapa namanya? Zainab ke? Dah, anak Abu Lahab tu siapa namanya? Alamak. Ikrimah. Okay. Ikrimah Abu Jahal. Abu Jahal, sorry. Dia sahabat-sahabat Nabi ni yang sirah ni, yang cerdiknya Kak Faizal. Setakat ni saya. Okey, namanya Utbah bin Abi Lahab. Okey, namanya Utbah bin Abi Lahab. Okey, Utbah pernah dikawinkan, Nabi kawinkan anak perempuannya dengan Utbah. Okey, Utbah bin Abu Lahab. Okey, kemudian nanti akhirnya Utbah ceraikan, talakkan anak Nabi ini kerana nak sakiti Nabi SAW. Okey, nak sakiti Nabi SAW. Jadi itu perlu kita cermati dan fahami dengan baik. Jadi dalam situasi ini syariat berbeza, maka pada waktu itu boleh berkahwin kerana belum ada syariat lain yang mewajibkan perkahwinan sesama mukmin. Clear? Lalu kata Nabi Allah Lut, fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi, ya kaumku tolonglah, takutlah kamu pada Allah, jangan malukan aku. Okey, dengan apa yang kamu nak buat kepada tetamu ke ni. Jangan anak menangis. Oh, betul. Okey, bismillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tengok, sambung lagi. Apa tadi? Mana tadi? Dapat tali ni. Sejam je bisa lihat. Mak dia ajar ngaji kat bawah. Wahai kaumku, janganlah kaum Apa tadi? namaku. Kat mana tadi? Wahai kaumku, janganlah kau cemarkan namaku.
Okey, katanya apa? Mana tadi? Kena hilang. 78. Dia kata, dia kata janganlah engkau cemarkan namaku di hadapan tetamuku ini. Okey? Tidakkah ini di antara, tak adakah di kalangan kamu orang yang cerdik boleh fikir jernih, ini tetamu ni, baru datang kampung kita, baru sehari kamu dah nak tunjuk perangai buruk. Sabar dulu. Jangan cemarkan nama aku sebagai orang yang kamu yang kita kata pemimpin kaum, sepatutnya begitu kan. Jangan cemarkan nama aku. Ini tetamu ni. Tuan, tengok. Ada satu petanda yang menarik sebenarnya. Kalau tuan-tuan tengok, beza tak sambutan Nabi Allah Ibrahim dengan sambutan Nabi Lut yang direkodkan dalam ayat ini. Nabi Ibrahim saat datang, apa berlaku? Tetamu datang, Menghidangkan makanan. cepat-cepat terus sidang makanan. Okay, sebab itulah kemuliaan tetamu Nabi Ibrahim tidak dapat disangkal dan digelar sebagai orang yang paling banyak memuliakan tetamu. Bukan nak kata rendahkan Nabi Lut tak, tetapi setiap Nabi ni dia ada keafdalan masing-masing. Nak ceritanya macam tu. Jadi kisah ini dapat kita kuatkan lagi tentang Nabi Allah Lut alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim, tentang sifatnya yang sangat-sangat menyukai dan memuliakan tetamu. Datang-datang je siap lembu tu. Lembu tau, bukan ikan goreng, bukan mi goreng, lembu. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu kata Nabi Allah kepada mereka, alaisa minkum rajulun rasyid. Wahai kaumku, tak adakah di kalangan kamu yang rasional otak pemikiran kamu? Fahamlah sikit, ini orang baru sampai kampung kita, takkan kamu nak kerjakan dia dah? Bahasa kita macam tu lah. Kamu nak kerjakan dia dah, baru sampai kampung kita. Aja teruk benar kamu ni. Begitulah kena bahasa dia. Kan? Jadi itu perkataan kaum Nabi Allah Lut kepada kaumnya. Dan Allah Ta'ala gunakan perkataan alaysa minkum rajulun rasyid. Rasyid ini daripada perkataan rasyada. Rasyada ni maknanya apa? Petunjuk. Bukan. Lurus. Lurus. Rasyada. Apa dia? Lurus. Akal. Rasyada. Kalau buka surah An-Nisa muka surat pertama. Saya tengok muka surah An-Nisa muka surat pertama. Anissa. Jenuh lah kamu belajar dengan saya. Selak padan muka. Tak apa Ustaz. Tak apalah Ustaz. Belajar selak Quran dapat pahala. Tengok ayat ke-6. MS. Ustaz. Surah An-Nisa ayat 6. Muka surat pertama. Mana muka surat dia? Muka surat 79. 78. Muka surat 77. 77. Ustaz, kalau sebut surah senang kami cari Ustaz. Surah 4. Senang kami rujuk. Terus selak surah je. Saya pula tak biasa pakai yang macam tu. Oh. Malam pula budak kampung. Ya. Tak boleh. Baik, tengok. Allah sebut apa? Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Fa in anastum minhum rushdan. Kedewasaan. Okey, rushdan, kalau orang yang ada sifat itu, orang itu namanya rasyid. Lebih kurang lah. Apa makna ayat itu? Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka umur boleh berkahwin, maknanya baligh. Kalau mereka pada pandanganmu telah cerdas. Cerdas maknanya apa? Itu pandai, akalnya telah pandai mengurus, boleh berfikir dengan matang dan rasional. Maknanya orang yang rasyid ini, orang yang otaknya rasional, akalnya boleh berfikir dengan betul. Artinya apa? Faham tak apa? Orang yang terlibat dengan LGBT ni bukan masalah nafsu, masalah akalnya tak rasional. Dia bukan isu masalah akhlak je rosak. Akalnya tak betul lah. Bagaimana mendatangi lelaki dengan lelaki atau perempuan mendatangi perempuan, itu bukan masalah akhlak lagi dah. Itu masalah akalnya tak rasional. Kerana sudah menyalahi fitrah. Boleh faham? Maknanya tak ada ke orang yang akal sihat di kalangan kamu bahasa begitu lah. Kan patutnya boleh fikir lelaki datang lelaki, perempuan bukan lelaki datang lelaki. Minta tutup mikrofon ya bagi yang tak berceramah. Ya, betul.
Puan Nak Nurain. semua lagi nangis, dah tak boleh angkat dah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Latif. Baik, sambung lagi. Kalau Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin. Qalu. Lalu ni kaumnya menjawab. Memang geng-geng LGBT ni memang kuat menjawab, tuan. Okey. Allahumma salli alaihi. Tengok tuan. Katanya apa? Qalu, mereka berkata. Siapa mereka kata? Kaum Lut menjawab. Dia kata, laqad alimta, wahai Lut, kamu sedia tahu dah. Kamu sedia tahu dah. Apa dia? Ma lana fi banatika min haqqin. Kami ni dengan budak orang perempuan yang dinisbahkan anak dia ni, okey, anak-anak kamu min haqqin. Perkataan haqqin ni maknanya apa? Tak ada hak, betul tak? Tetapi dalam tafsir ulama menyebut, antaranya Al-Imam Ibn Ashur, begitu juga Al-Imam Al-Qurtubi kalau tak silap saya, mengatakan min haqqin ni bukan maknanya aku tak ada hak nak kahwin dengan dia. Dulu saya baca Quran, sebelum baca tafsir saya faham macam tu. Maknanya kaum dia kata, wahai Lut, kamu pun tahu kami tak ada hak ke atas anak kamu. Maknanya apa? Kami tak boleh suruh kahwin. Dulu saya faham macam tu. Tetapi rupanya perkataan min haqqin, ya, min haqqin artinya apa? Ada keinginan. Puan Nur Aina minta tutup minta tutup mikrofon. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik. Mana tadi? Apa dah saya cakap? Okey. Lalu kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Katanya Nabi Allah Lut alaihi salam tu, kata kaum Lut mengatakan apa? Dia kata, wahai Lut, kamu ni dah tahu dah, kami ni memang tak ada apa pun kepada anak perempuan kamu min haqqin. Haqqin di sini apanya? Min ta'alluqin. Maknanya apa? Kami ni tak ada rasa apa dah dekat anak perempuan kamu. Faham tak? Jadi dia orang ni masalah diri rasa dah songsang dah diri rasa dia. Dia orang lelaki tengok perempuan tak jadi apa-apa. Tapi tengok lelaki ada reaksi. Tu bahaya. Macam orang perempuan bermasalah, tengok lelaki tak ada rasa apa-apa. Tengok perempuan dengan perempuan ada rasa. Ini maknanya fitrahnya sudah rosak. Rasa dan dirinya bermasalah. Ini menggambarkan apa? Kaumnya sudah lagi tidak malu mengatakan dan menunjukkan bahawa mereka sudah menyalahi adat fitrah asal kemanusiaan. Okey, clear? Dia kata apa? Ma lana fi banatika min haqqin. Kami ni tak ada apa selera dah dekat orang perempuan. Bahasa bagi macam tu lah. Tak ada selera dah. Tak ingin pun perempuan. Ta'alluq, tak ada kaitan, tak ingin dah. Okey? Lalu dia kata apa? Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Lut, kamu tahu kan kami sebenarnya nak apa datang sini? Faham tuan? Ayat ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan gunakan ayat tu macam, tahu kan kami nak apa kan? Kami datang tak nak perempuan, kami nak lelaki lah, bahasanya begitu. Wahai Lut, tahu kan kami datang nak apa kan? Bagi orang lelaki tu. Ya, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayangkan macam mana Nabi itu tersepit di antara keinginan kaum yang datang menyerbu inginkan lelaki dengan dia nak memuliakan tetamu yang lelaki yang datang itu. Sedangkan para Nabi semuanya muliakan tetamu. Tengok, itu satu. Lalu katanya tuan, dia tengok, aduh ini dah teruk sangat dah ni. Okey, kaum dan lalu katanya apa? Bagi kawan tak boleh. Lalu katanya apa? Dia kata, qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Nabi Lut berkata, kalaulah aku ada kekuatan boleh halang kamu. Tapi dia tinggal seorang je tuan-tuan. Keluarganya pun tak ramai. Dia kata, kalau aku ada kekuatan luar biasa, tuan-tuan, untuk aku boleh halang kamu punya kejahatan ini, aw awi ila ruknin syadid, ataupun aku cari tempat perlindungan yang kuat. Perkataan ruknin syadid ni tuan-tuan, perkataan ruknin syadid ni, perkataan awi ni, awi maknanya aku ambil bawa baby. Awi ni maknanya apa? Aku pergi berlindung. Awi, aku berlindung. Ila ruknin syadid, kepada ruknin ni, rukun ni maknanya teras atau asas.
Sebab itu kita panggil rukun Islam, rukun iman. Asas Islam, asas iman. Faham? Okey, ruknin iaitu asas ataupun teras. Syadid yang kuat dan kukuh. Saya punya bateri nak habis tak? Ya. Allahul kafi. Ya. Bateri tinggal 1%. Kau mati tiba-tiba. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Okey, baik. Lalu katanya apa? Au awi ila syadid. Perkataan rukunin syadid ni, rukunun maknanya asas, syadid yang kuat. Apa makna dia? Iaitu aku berlindung di balik bukit yang kuat. Kata pada saat mungkin pada saat mungkin azab Allah datang, aku dapat berlindung dan selamat daripada kejahatan kamu. Ataupun aku dapat selamatkan diri aku daripada kejahatan kalian. Itu adalah perkataan Nabi Allah Lut alaihissalam. Tuan-tuan tengok. Bila subhanallah, ini satu apa orang kata conversation yang menarik sebenarnya. Bila tetamu ni tengok kaum dia cuba nak dekati dia, nak ambil diri ini tetamu ni, Nabi Lut pun dah dia kata, ya Allah, sianyalah tetamu aku ni, nak selamatkan macam mana tak tahu dah lah. Lalu tetamu ini mula berkata, apa dia kata? Qalu Okay. ya Lut, inna rusulu rabbika lan yasjudu ilaik. Ni baik ni. Ambil dia buat sini. Bagi balik. Lalu jawabnya apa? Qalu ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Katanya apa? Mereka berkata, mereka ni sampai kaum Nabi Allah Lut, tetamunya. Ya Jangan. wahai Lut, jangan risau. Inna rusulu rabbik. Kami ni sebenarnya yang datang ni ramai-ramai ni, kami semua ini adalah utusan-utusan Tuhanmu, utusan Allah. Okey, kami adalah utusan-utusan Allah. Okey, la yasilu ilaik. Jangan takut wahai Lut. Mereka takkan dapat apa-apakan kamu. Yasilu maknanya sampai. Mereka takkan sampai buat apa-apa yang buruk kepada kamu. Wahai Lut, aku ni datang daripada Allah, bawa berita kepada kamu, mereka akan diazab. Fa'asri bi ahlika. Maka pergilah engkau dengan keluargamu. Di sini tuan-tuan sebenarnya menyokong pandangan yang mengatakan Banat itu anak perempuan Nabi Lut. Faham tak? Okey. Maka dia kata pergilah engkau dengan keluargamu. Tuan-tuan tolong ambil perhatian pada perkataan fa'asri. Fa'asri. Asri. Okey. Maka berjalan. Asri ni orang nama Asri ni, Asri Rabbani rahimahullahu taala dan sebagainya. Fa'asri. Okey, asri ni maknanya apa? Asri maknanya apa? Bukan masa ke Ustaz? Habis kelas. Asri itu masa bukan? Wal asri. Fa'asri dalam ayat tu, fa'asri. Asri Berjalan. dalam ayat ni berjalan. Jalanlah kau. Berjalanlah kau. Kenapa tak sebut famshi? Macam Allah sebut dalam surah Luqman. Wamshi wala tamshi fil ardi marha. Famshu fi manakibiha dalam surah Mulk, kan? Famshi. Kenapa tak guna famshi? Kenapa guna fa'asri? Silakan Puan Suzana, bahasa Arab. Fi'il amar. Iyalah, famshu pun fi'il amar. Famshu fi manakibiha. Kenapa digunakan asri tak gunakan imshi? Wallahu alam. Wallahu alam, itulah jawapan yang tepat. Senang jawapan dia. Bila sebut wallahu alam, baru kita ajar. Okey, baru kita ajar. Jawapannya apa? Yang tak Perkataan asri artinya adalah jalan di waktu malam. Sebab itu dipanggil Isra' Mi'raj. Isra' dalam bahasa Arab, asra, subhanalladzi asra. Asra ni maknanya jalan malam. Fa'asri maknanya apa? Wahai Lut, malam-malam bertolaklah tinggalkan kampung ini. Itu bahasa dia. Faham? Pehe ke dok pehe? Dapat tak yang saya nak maksudkan? Okey, Faham, faham. Ustaz. Okey. Tengok. Fa'asri maknanya apa? Wahai Lut, pergilah berjalan pada waktu malam. Maknanya apa? Selamatkan diri kamu pada waktu malam. Jalan malam. Bi ahlika, bersama dengan
kaum keluargamu, keluarga-keluarga dia yang beriman. Tuan-tuan, perkataan keluarga ni sebenarnya boleh nisbah kepada dua. Okey? Nisbah kepada dua. Boleh makna keluarga nasab, boleh makna keluarga akidah. Maknanya, berjalanlah engkau wahai Lut bersama dengan orang beriman yang bersamamu. Buktinya apa? Buktinya apa? Jangan orang ni. Macam tak setuju je. Daripada raut wajah tu. Okey. Buktinya apa? Buktinya tuan-tuan boleh tengok kisah Nabi Nuh yang sebelum ni kita cerita. Ayat 46. Cuba nyelak sikit sebelah. Ketika Nabi Allah Nuh kata kepada Allah, qala ya Nuhu innahu, Nabi Nuh berkata, ayat sebelumnya. Ayat 45. Wa nada Nuhu rabbahu faqala inna ibni min ahli. Kata Nabi Allah Nuh kepada Allah, ya Allah, anak lelaki aku tu ahli keluargaku. Apa jawab pada ayat 46? Ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, anak kamu tu nasab kamu tapi dia bukan ahli keluargamu. Keluarga kamu siapa? Yang beriman denganmu. Faham tak? Ya. Jadi dalam ayat ini boleh kita memahami bahawa ahlika di sini bukan ahli keluarga sahaja tetapi adalah pengikut Nabi Lut yang beriman. Baik. Tetapi yang mengatakan, saya ni bawa lah 2-3 pandangan bagi kita luas sikit pemahaman kita, ufuk pemikiran kita. Tetapi tuan-tuan tengok, ahli keluarga Nabi Allah Lut alaihi salam itu pun kuat. Kerana apa? Nanti dia sebut kecuali isteri. Kata dia, Lutu inna rusul fa asri bi ahlika bi qit'in min al-lail. Wahai Lut, berjalanlah kamu pada waktu malam. Okey, bawa semua keluargamu atau yang beriman di kalangan pengikutmu bi qit'in min al-lail, pada sebahagian malam, maknanya malam-malam jalan. Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Jangan sekali-kali semua yang berjalan meninggalkan kampung itu yaltafit. Yaltafit maknanya apa? Suruh mereka jangan pandang belakang. Ni dah cerita hantu tu, jangan pandang belakang. Okay? Jangan kelih ke belakang. Maknanya dah lari itu terus tegak, jangan toleh. Okey, jangan toleh, nanti kena azab. Baik. Soalannya, kenapa tak boleh toleh? Siapa dapat jawab, kira kita habiskan kelas. Tak dapat jawab, kita berhenti terus. Sayang nak tinggalkan kampung tu Ustaz. Sayang tinggalkan isterinya. Tadi aku Isterinya nampak lari sekali. aku nampak satu kejadian yang begitu teruk yang akan menakutkan. Sebab kaum Ad ni dia kaya-kaya, tahun Lut ni dia kaya-kaya. Jadi bangunan rumah cantik-cantik. Kalau dia pergi ke tempat lain, dia belum tentu dapat harta dan rumah-rumah yang cantik tu di tempat yang baru. Okey. Baik, terima kasih atas cubaan-cubaan yang bagus. Macam ni lah anak murid yang cemerlang. Okey. Cuba jaya. Walaupun saya dulu masa jadi anak murid taklah cemerlang macam ni. Diam je kan. Okey. Ni kira bagus lah ni. Kan? Lebih bagus daripada saya. Tengok. Katanya apa? Kata para ulama tafsir, kamu yang ikut Nabi Lut ni semua orang beriman, semuanya benci perbuatan kaum Lut. Memang dah jangan toleh lagi dah. Kamu memang tak ada, memang putus segala hubungan kamu dengan mereka. Jalan. Tapi katanya illam ra'atak. Isteri Nabi Lut ni yang nak dibawa pergi lari sekali ni, dia rasa sayang nak tinggal kaum dia. Nampak? Dia pun tengok belakang, macam mana dah kaum agaknya. Rupanya dia toleh ke belakang. Innahu musibuha ma asabahum. Isterimu itu akan tertimpa dengan azab apa yang akan menimpa mereka. Faham tak? Akan menimpa mereka. Lalu Allah Ta'ala menyebut, inna maw'idahumus subh. Ataupun para malaikat mengatakan, inna maw'idahumus subh. Sesungguhnya janji Allah yang akan tertimpa kepada mereka itu adalah pada waktu pagi. Habis malam kan? Malam kan berjalan kan? Lalu turunnya azab pada waktu subuh ataupun pagi. Lalu katanya kepada mereka, alaisa subuh biqarib. Bukankah subuh itu sekejap lagi? Maknanya apa? Di hujung malam, okey, tak lama lagi akan datangnya subuh. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, inilah perkataannya. Lalu jadilah mereka semua dihancurkan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, sehingga menjadi suatu pelajaran kepada semua umat dan kaum. Okey, dan Allah sebut apa pada ayat seterusnya? Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha.
Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin manbud. Apabila telah datang kepada kami keputusan kami, okey, lalu kami jadikan menterbalikkan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka dengan hujan daripada batu, yang batu itu daripada tanah yang terbakar dengan turunnya hujan bertubi-tubi. Tuan-tuan, kalau fikir secara akli, hampir macam mustahil batu-batu kecil akan turun daripada langit, panas pula. Tetapi inilah kehendak Allah. Mustahil secara adat, tapi tak mustahil secara akal. Allah menghendaki mereka hancur dengan hujan batu panas, itu boleh berlaku dan akan berlaku kepada mereka. Jadi inilah yang berlaku kepada kaum Lut, tuan-tuan, dan akhirnya mereka dihancurkan dengan hujan-hujan batu yang panas. Musawwamatan 'inda rabbik. Batu itu sudah siap ditandakan dah, yang kena siapa, yang kena siapa. Tak ada siapa pun yang terselamat. Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Balingan batu itu tidaklah jauh daripada orang-orang yang zalim. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, macam batu ni dah tahu dah sasarannya nak kena siapa. Okey, semuanya adalah dalam kehendak Allah yang telah ditentukan oleh Allah. Maka pelajaran kepada kita semua, tuan-tuan, kalaulah penyakit ini ada dalam masyarakat kita, kitalah bertanggungjawab untuk melakukan islah, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Buatlah sesuatu. Tuan-tuan kena ingat, LGBT ni dalam negara kita ni dia tidak istilah kita apa, dia tidaklah seperti yang kita jangkakan. Sebenarnya mereka bergerak secara sangat tersusun dan terancang. Okey, tuan-tuan boleh baca satu buku berkaitan dengan LGBT ini dikarang oleh Ustaz Ahmad Ikram. Ustaz Ahmad Ikram ini adalah panel penyelidik di MRM, Multiracial Revert Muslim. Macam itulah, tuan-tuan. Lebih kurang kot. Okey. MRM. Okey, saya ikut dia punya beberapa kursus-kursus dakwah yang beliau buat. Ustaz Ahmad Ikram ni bagus, tuan-tuan. Dia punya kajian-kajian dia mantap lah, baik lah. Dari kajian-kajian dia khususnya berkaitan dengan perbezaan agama dan juga kajian-kajian tentang dakwah-dakwah dan kumpulan-kumpulan yang sesat. Jadi ini adalah satu perkara yang perlu kita cermati. Kalau tuan baca buku tu, tuan akan nampak bahawa perjalanan LGBT daripada seluruh dunia sampailah ke negara kita bukan satu ancaman yang remeh. Sebab itu kita semua pertama sekali, tuan-tuan, selamatkan anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita daripada terjebak dengan najis-najis ini. Sebab itu orang lelaki kena ditrain dengan benda-benda yang kasar, berkuda, memanah, buat kerja berat, supaya timbul kelakiannya. Yang wanita pula, bagilah dia dengan kerjaan wanita. Jangan opahnya pergi belikan cucu perempuan pistol, tak kena. Kan? Cucu lelaki pula belikan mainan masak-masak, belikan dol. La ilaha illallah. Opahnya yang kena ketuk ni. Udahlah petang ikut kuliah tafsir. Malam ni pergi market belikan mainan. Mainan pistol untuk cucu perempuan. Mainan patung untuk cucu lelaki. Ini opahnya yang masalah ni. Jadi tuan-tuan, jadi kita lah yang membentuk karakter mereka itu dengan apa yang kita buat kepada mereka. Jadi semoga Allah Ta'ala selamatkan zuriat keturunan kita daripada kesongsangan ini dan Allah jadikan mereka semua insya-Allah yang lelakinya orang yang soleh dan yang perempuan itu dijadikan orang yang solehah insya-Allah Ta'ala. Masa pun dah habis. 1 minit lagi Ustaz. 1 minit lagi. Baik, kita sambung. Ada soalan nak tanya? Berkira. Seminit boleh mengkira, Ustaz. Demo ni laki. Yelah Ustaz masuk lambat tadi. Kena Tengok tu, dah agak lah. Tambah La ilaha illallah. Subhanallah, nak murid dia Ustaz. Begitu sayang nak melepaskan Ustaz. Ada soalan ke? Ustaz, Kak Tan nak tanya ada satu soalan. Silakan. Tapi bukan mengenai Nabi Lut ni lah. Kan mengenai Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Okey. Ada Kak Tun dengar dia adalah tapi Kak Tun tak rekod lah itu kan. Dia punya ni dia cakap Nabi Muhammad tu lahir 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. 9 Rabiul Awal. Betul ke Ustaz? Terima kasih. Terima kasih. Okey. Pertama sekali semuanya kena faham ya. Hello. Tidak ada siapa yang menduga tarikh kelahiran Nabi. Sebabnya apa? Sebab orang tak jangka Nabi itu bayi itu adalah Nabi. Betul tak? Jadi pastinya orang tidak mencatat secara tepat pada waktu itu. Kalau dia tahu yang lahir ni Nabi, pasti dia catat dah. Okey sekian, dia akan ingat.
sebab tak tahu bayi ni adalah seorang Nabi. Kan? Okay, hatta ibu Nabi SAW sendiri, hatta Halimah sendiri, tanda-tanda bayi ni lain daripada lain ada. Tapi ini Nabi tak tahu. Kalau tahu yang ini Nabi, pasti semua orang catat. Okay, jadi di sini berbeza dengan kewafatan Nabi. Sebab orang semua dah kenal Nabi, jadi setiap detik hari Nabi pasti akan dicatat. Betul tak? Jadi tarikh kewafatan Nabi tak ada khilaf. Adapun tarikh kelahiran Nabi berlakunya khilaf di kalangan para sejarawan sampai kepada 4 ke 5 pandangan tentang kelahiran Nabi. Ada yang kata 8, ada yang kata 9, 12, 13, 15 pun ada kalau tak silap saya. Ada 4 ke 5 pandangan. Baik, kenapa dia boleh berbeza? Jawapannya macam saya sebut tadi. Ada dua faktor. Pertama, kerana bayi itu tak tahu adalah Nabi. Masa bahasa Arab tu. Yang kedua, mereka mengira melalui anak bulan berbeza dengan kira melalui genap sebulan. Faham tak? Okey, contoh kita nak masuk bulan Ramadan. Macam mana nak tahu masuk bulan Ramadan? Tengok anak bulan. Betul? Bulan dah berubah, 1 Ramadan. Cara kedua, macam mana? Cukupkan sebulan Syakban. Baru masuk Ramadan, betul? Maka kalaulah mereka hari kelahiran Nabi dikira dengan perubahan bulan. Sejak orang boleh kira ni dikira dengan perubahan bulan. Tak sama catatannya dengan orang yang kira cukupkan sebulan Ramadan. Faham tak? Sebulan. Dengan kiraan 28 ke 29 hari. Di situlah berlakunya khilaf kelahiran Nabi SAW. Apa pun saya nak sebut. Tengok. Disepakati hari Isnin. Disepakati bulan Rabiul Awal. Disepakati pada tahun gajah. Nampak? Itu sepakat. Okay. Tapi beza pada tarikh hari apa. Dan tarikh ini tidak mencacatkan apa-apa tentang kita nak sambut Maulid Rasul. Kerana kita sambut bulan Rabiul Awal. Okey. Okey. Dan yang keduanya, tarikh lahir Nabi tidak menjadi rukun iman atau rukun Islam. So tak ada masalah. Kalau kami sambut 12 pun mungkin betul. Kalau kami sambut 8 pun mungkin betul. Jadi kamu tak boleh nak argue kami kalau kami ambil pandangan yang 12, jadi boleh jadi. Sebab semuanya adalah perbezaan kiraan ahli sejarah dalam menentukannya. Wallahu a'lam. Satu soalan dah cukup lah. Okey. Nak rehat Banyak sekejap. lagi Ustaz. Dia mak je dengar ceramah tu macam confused. Nanti kita personal tanyalah. Dan saya pesan kepada semua, dengarlah ceramah ustaz yang tak peningkan kepala. Jangan dengar yang peningkan kepala. Betul Banyak Ustaz. Dia lagi punya ustaz. mengelirukan. Ustaz Wadiano ada. Ustaz Muhadir Haji Jol ada. Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri ada. Pergi cari yang pening-pening, buat apa kan dah pening? Bukan, terdengar Ustaz. Okey. InsyaAllah. Terima kasih semua. Kita boleh bincang nanti insyaAllah secara personal. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Rehatlah Terima kasih Ustaz. Katun. Sama, rehat. Suruh Ustaz rehatlah dah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Ustaz. kami ni. Okey, sama. Terima kasih Tun. Okey, sama. Okey, Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.